Malai memimpin para jemaah umrah dan juga haji, kita minta beliau kupas betapa baiknya di sisi Allah apabila kita menyertai ibadah kurban. InsyaAllah dengan segala hormatnya kami mempersilakan Tuan untuk menyampaikan tazkirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada Tuan Haji Isa Benjolan, tuan-tuan, khususnya Tuan Imam AJK Masjid, tuan-tuan jemaah Masjid Ubaidullah, puan-puan jemaah Masjid Ubaidullah, uhayyikum fi hadzal masa' bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam hari ini kita dipertemukan. Sebetulnya saya ni diberitahu pada minggu lepas untuk datang pada minggu lepas. Diberitahu hari yang sama. Jadi saya tak dapat kerana waktu itu saya ada kerja resmi di pejabat yang berlarutan hingga ke maghrib. Saya minta maaf, jadi diminta lagi kalau tak boleh malam ni, katanya pada minggu lepas, usahakan pada minggu ni. Minggu ni saya tak boleh buat apa dah. Sebetulnya saya dengan Tuan Haji Sojolan ni sahabat sangat rapat dan baik. Beliau adalah kaunselor di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Perak sini. Dan waktu itu beliau juga jadi guru kaunselor di sana, dan saya menjadi guru bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Perak. Jadi kami sering bertukar-tukar pendapat. Beliau banyak membimbing saya bagaimana nak approach budak-budak ni. Jadi kali ni saya tak boleh kata tidak, saya kena balas jasa beliau. Malam ni dia undang saya sebab dia pun adalah guru saya, jadi saya kena balas jasa baik beliau. Jadi insyaAllah pada malam ini saya akan bersama tuan-puan tak lama, lebih kurang sampai waktu isyak saja, ikut SOP ya. Dalam iklan pun ada beritahu, sila patuhi SOP. Jadi saya insyaAllah saya usahakan seringkas mungkin dan sepadat mungkin. Namun begitu tuan-puan, saya nak mengajak tuan-puan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hingga ke detik ini kita masih lagi berkesempatan solat berjemaah di masjid. Tuan-tuan, tidak semua orang yang masih hidup yang Allah beri dia kesempatan dan peluang untuk solat berjemaah di masjid. Hari itu kita dah stop berjemaah berapa bulan? 18 hari bulan, 16 hari bulan arah daripada Jaim, Mac, sampailah saya ingat ujung bulan 5. Ya. Resah gelisah, kaki ni rasa nak melompat masuk ke masjid, tapi apakan daya, tak boleh. Ya, itu pun dibenarkan hanya 3 orang saja pegawai syarak. Imam, Bilal, 2 orang imam ataupun seorang imam, seorang Bilal, seorang noja. Yang lain tak boleh. Saya kebetulan juga timbalan pengurusi Masjid As-Salam di Kesang Tua. Jadi di masjid tu ada CCTV. Nampak aja ada lebih 3 orang, polis dah sound. Polis pun ada CCTV juga. Dia boleh tengok daripada balai. Dia call, "Ustaz, kenapa dah 8 orang ni?" Saya buka handphone, betul 8 orang. Terpaksa pergi masjid, pujuk jemaah jangan datang. Ya, ini arahan. Alah Ustaz, kita nak semayang, betul. Patuhlah kepada pemimpin, ya. Tapi alhamdulillah benda tu berlalu dengan pantas dan kita masih lagi berpeluang solat berjemaah walaupun ada social distancing. Berjarak 1 meter.
Boleh. Dalam Islam dibolehkan kerana keadaan darurat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita saban hari Allah bagi kita tenaga, Allah bagi kita rezeki. Rasa-rasanya patut tak kita balas apa yang Allah beri pada kita? Patut tak? Sepatutnya dan sewajarnya. Selain daripada Allah mengarahkan kita, mewajib kita sembahyang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ada lagi cara yang bagaimana kita nak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita masih lagi diberi nafas oleh Allah untuk meneruskan kehidupan, mengumpul sebanyak mungkin pahala. Ada orang yang dah pergi mendahului kita lebih muda daripada kita. Ada yang umur 20, 25, tak sempat nak mengumpulkan pahala sebanyak yang kita boleh kumpulkan pada hari ini. Jadi sewajarnya kita banyak-banyak bersyukur. Tadi disebut oleh Tuan Haji Isa bahawa kita akan menyambut apa? Aidul Adha. Aidul Fitri dah berlalu, masuklah Aidul Adha. Ingat Aidul Adha, ingat haji. Ingat haji, ingat Aidul Adha. Tapi kali ini semua rakyat Malaysia menyambut hari raya di Malaysia. Tidak ada yang berhari raya di tanah suci. Redha tak? Redha. Kena redha. Saya tahu depan saya ni ada yang dah dapat surat. Ya, tetapi sabarlah tuan-puan, ini pasti ada hikmahnya. Namun pahala tuan-tuan berniat untuk ke tanah suci bagi menunaikan ibadah haji, Allah dah bagi. Tuan-tuan sekarang nak perlukan apa? Nak perlukan pahala ke? Nak perlukan amalan? Yang paling utama untuk dibawa mati? Pahala lah kan? Sebab pahala tu akan menjadi penimbang kita nanti, penentu untuk masuk syurga atau neraka. Nah, sekarang Allah dah beri kita pahala. InsyaAllah tahun depan, mudah-mudahan COVID ni tidak berlarutan, kita berkesempatan yang dah menerima panggilan untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5, insya-Allah. Jadi kita yang tak dapat pergi, yang dah terima surat, kita masih boleh lagi menambah pahala. Ustaz, saya dah berniat Ustaz, pergi haji ni saya nak buat korban di Mina. Saya dah sediakan duit hampir 5,000 rial, dah tukar pun ke rial. Nak gunakan untuk nak beli unta, nak sembelih unta di Mekah. Di Malaysia tak ada unta Ustaz, yang ada di Mekah. Jadi nak merasalah korban dengan unta, tapi tak kesampaian. Tuan-tuan, jangan tangguh, jangan tunda. Duit yang dah ada tu convert balik ke ringgit, berkorbanlah di Malaysia. Ya, siapa tahu tahun depan umur pendek tak kesampaian, menyesal tak habis di padang mahsyar nanti. Jadi tajuk yang dibagi pada saya hari ini lah nikmat menyertai ibadah korban. Tuan-tuan, korban ni satu perkataan negatif atau positif makna dia? Saya menjadi mangsa korban, itu negatif atau positif? Negatif Saya ingin berkorban, itu positif atau negatif? Positif. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, korban itu sendiri adalah perkataan Arab. Asal kalimah dia daripada qaf, ra, ba. Qaruba artinya dekat. Kenapa tiba-tiba jadi ada kur baris atas, baris depan, lepas tu ra jadi sukun, ba tambah alif, ada nun ujung dia? Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab, sebenarnya penambahan, modifikasi kalimah itu boleh memberi makna yang lebih apa? Lebih dalam. Korban maksudnya saya betul-betul menjadikan ibadah ini cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah dah bagi istilah korban, dekatkan diri pada Allah. Jadi inilah peluang untuk kita nak menyahut seruan Allah. Ibadah lain tak ada ya Allah beri kotaan korban, tak ada. Cuma ibadah menyembelih binatang pada Idul Adha atau pada hari Tasyrik, Allah bagi istilah korban. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah.
Ada yang bertanya, Ustaz, perlu ke Allah itu kita sembelihkan untuk dia? Perlu ke kita menumpahkan darah binatang untuk nak dekat pada Allah? Perlu ke kita nak mengagihkan daging-daging ni kepada orang? Itu sebagai wasilah, tuan-tuan dan puan. Sebagai apa? Wasilah. Jika tidak ada seorang pun yang menyembelih, melakukan ibadah penyembelihan pada hari Idul Adha, pada hari tasyrik, Allah tak mengurangkan, ataupun zat Allah tidak akan berkurang. Ini Allah bagi kita bonus, bagi kita peluang. Inilah caranya engkau kalau nak dapatkan kaedah, nak mendekat diri kepada Allah. Sekarang ni, inilah peluang dia. Sebab itu tuan-puan, menurut mazhab Hanafi, kita ni Syafi'i ke Hanafi? Hanafi. Syafi'i ya? Menurut mazhab Hanafi, ibadah menyembelih binatang peliharaan ternakan pada Idul Adha atau pada hari tasyrik, hukum dia wajib. Wajib. Tuan-tuan kalau belajar dalam ilmu fiqh, satu-satunya mazhab yang mengatakan bahawa korban itu wajib ialah mazhab Hanafi. Adapun Syafi'i atau Maliki mengatakan bahawa ibadah korban ni sunat muakkadah. Apa maksud muakkadah? Yang dikuatkan. Artinya kalau tak buat memang rugi, tapi taklah sampai berdosa. Tapi kalau mazhab Hanafi, tak buat, berdosa. Apakah nilai RM yang kita keluarkan RM700 setahun itu menjadi beban pada kita? Tidak. Tetapi kenapa Hanafi mengatakan ada satu benda yang wajib? Kerana Hanafi memandang bahawa inilah cara ekspres, kalau di Plaza Tol tu, Smart Tag laluan, untuk kita nak dapatkan kelebihan yang tak ada pada hari-hari yang lain sepanjang tahun. Tuan-tuan kalau nak mengorbankan ataupun nak menyembelih binatang di luar daripada 10 hari bulan Zulhijjah atau 11, 12, 13, itu pahalanya pahala sedekah. Tetapi kalau untuk 10 hari bulan 11, 12, 13, itu pahala-pahala kurban, dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. So macam dah nampaklah dia punya nikmat dia. Bukan sikit ya. Banyak. Hanya sekali setahun. Saya kalau dengan adik-beradik saya beritahu, kita kumpulkan setiap bulan. Sekarang berapa kalau di Masjid Ubaidullah? Seorang? Satu bahagian? 650. Wah, murah. Ada subsidi ke? Kami di Masjid Kesang Tua 700. Mungkin beza dia dari segi saiz kot. Sama kan 80 kilo sama. 100 kilo. Nampak? Ingat kena beli tumpang lalu Masjid Ubaidullah nak beli lembu untuk di Masjid Kesang Tua. 100 okey. Jadi tuan-puan, kalau letaklah 700 lah. Tuan-tuan kalau bahagi 12, sebulan tak sampai RM60. Betul? Tak sampai. Kita kalau membeli sesuatu untuk keperluan, minta maaf banyak-banyak. Orang yang merokok, berapa kos dia sebulan? Minta maaf yang merokok lebih 100. Lebih. Tetapi kalau kita alihkan yang perbelanjaan rokok kepada menyimpan untuk penyembelihan korban pada 10 Zulhijjah setahun sekali, cuma RM60 sahaja. Ini pun dakwah juga ni untuk orang yang merokok. Minta maaf tuan-tuan sensitif ni, tetapi saya kena beritahu, alihkanlah daripada membeli rokok kepada menyimpan untuk berkorban. Ada orang lagi tukar handphone setiap tahun. Minta maaf tuan-tuan ini yang hobi tukar handphone. Beza harga, kalau jual balik handphone tu rugi sampai RM500-600 ataupun lebih. Ya. Apa kata tahun ni tak payah tukar handphone? Rasakan nikmat kita
apa? Mengeluarkan duit untuk ibadah korban. Insya-Allah tuan-tuan ya, nikmat dia luar biasa. Baik. Tuan-tuan dan puan, ada tak Ustaz hadis yang menerangkan bahawa kelebihan berkorban tu? Ada, bukan tak ada. Saya bacakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu amalan yang dilaksanakan oleh anak Adam, iaitu manusia, pada hari raya Aidul Adha yang lebih dicintai, yang lebih disukai oleh Allah daripada menyembelih haiwan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, hadis hasan. Ini bukan hadis palsu tuan-tuan ya. Ini bukan cobaan punya hadis, ini betul-betul punya hadis. Jadi pada hari Idul Adha, kita solat Idul Adha sunat, kita bertakbir sunat, kita beribadah korban pun sunat. Tapi antara yang sunat ini yang paling Allah suka apa? Menyembelih haiwan. So nak tak kita buat sesuatu yang Allah suka? Mestilah kita, contohlah tuan-tuan kalau saya lah, saya kerja ni makan gaji dengan kerajaan. Mestilah kita buat sesuatu yang bos kita suka. Betul? Kalau kita berniaga, mesti kita buat sesuatu apa yang customer kita suka. Betul? Apatah lagi kalau kita ni hamba Allah, mana Allah Tuhan kita. Inilah masanya nak buat apa yang Allah suka. Mungkin tahun ni yang terakhir, mungkin tahun depan tak tahu lagi. Wah, ustaz macam orang nak puasa je ustaz penceramah ni. Ini bahasanya ayat, oh, ustaz-ustaz nak berceramah untuk bulan puasa ni dia. Ini mungkin Ramadan terakhir. Dan saya sebut pula, ini mungkin ibadah korban tuan-tuan puan yang terakhir dalam hidup tuan-tuan puan. Dan mungkin ya, tak mustahil timbang di akhirat seimbang antara kejahatan dengan kebaikan, ataupun lebih sikit kebaikan dapatlah masuk syurga, tapi yang low class datanglah pahala yang tak disangka-sangka daripada ibadah korban. Naik timbangan baik daripada low class pergi pada high class. Tak nak ke? Tak nak ke tuan-tuan? Ni diam tanda nak ke diam tak nak ni? Kalau perempuan diam tanda setuju. Siapa yang tak nak tuan-tuan? Cuma kita tak nampak lagi nikmatnya syurga. Dalam hadis disebut tuan-tuan ya, semewah-mewahnya dunia ini, katakanlah lagi 20 tahun dunia ini akan mencapai satu kemewahan yang luar biasa. Itu baru peringkat syurga yang paling rendah, 1/8 daripada peringkat syurga yang paling rendah. Ada syurga bertingkat, ada macam-macam kelas. Yang low class punya syurga, nikmat yang termewah di dunia, kalau dibanding dengan syurga yang low class, baru 1/8. Ini hadis sahih. Tuan-tuan kalau dah masuk syurga low class, nak pergi high class tak boleh dah. Stay there sampai bila-bila. Saya nampak pula Tuan Haji Sejolan kat syurga. Dia punya syurga high class. Tak menyesal saya. Inilah peluang tuan-puan, sementara nyawa masih di kandung badan. So itu nikmat dia. Baik. Dalam usaha kita nak menjadi hamba Allah yang baik, selain daripada kita beribadah semayang 5 waktu, ya, semayang sunat, jadi benda yang datang sekali hanya setahun, jangan kita sia-siakan. Ya. Saya dengar tadi berapa ekor tuan? 9 ekor. Alhamdulillah. Kata tuan-puan berniat untuk 1 bahagian ataupun 7 bahagian 1 ekor lembu, sebaiknya walaupun ada hak di situ 1/3, sebaiknya, ini jumhur ulama mengatakan, kalau nak menambah
nak bagi aksesori ibadah korban ni lebih baik, tuan-tuan ambillah tak sampai sepertiga. Selebihnya bagi pada siapa? Fakir miskin. Ustaz, di Jasin ni mana ada orang fakir miskin? Semua kaya-raya. Rumah paling sikit satu. Semua rumah banglo, tanah lot. Kereta paling sikit 2 buah. Nak bagi pada siapa, Ustaz? Sebenarnya masjid dah boleh kenal pasti daripada awal lagi. Orang-orang yang yang menjadi mangsa kepada COVID. Banyak tuan-tuan sekarang Orang yang sudah kehilangan kerja banyak. Kita kena cepat-cepat selamatkan mereka. Sebab kadal faqru an yakuna kufran. Nabi kata orang yang dalam kefakiran itu lebih mudah untuk kufur, lebih mudah untuk menjadi kafir, rosak akidahnya. Jadi dengan adanya ibadah korban ini, carilah orang-orang yang susah, bagi pada mereka. Setidak-tidaknya mereka bukan berstatus fakir. Kalau tak berstatus fakir, mereka tak fikir untuk jadi kufur. Tuan-tuan InsyaAllah. Baik. Tadi saya dah sebut, kalau mazhab Syafi'i, hukum dia apa? Atau Maliki, sunat muakkadah. Kalau Hanafi, wajib. Di India, di Pakistan, mereka bermazhab Hanafi. Jadi orang Islam sana, kalau tak melakukan ibadah korban, berdosa besar bagi mereka. Ya. Baik. Orang yang disunahkan berkorban, siapa kategori dia? Tapi sebelum itu tuan-tuan kena ingat adab-adab menyembelih ni. Yang saya nampak tuan-tuan kadang-kadang ialah mungkin lupa pada bagaimana kita nak melakukan ibadah korban tu dengan cara yang sopan. Tuan-tuan, kalau tak ada binatang itu yang nak disembelih, pahala tak mengalir pada kita. Betul? Jadi tolong hormat binatang itu. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu diarahkan oleh Allah, diperintah oleh Allah dalam mimpinya untuk menyembelih, mengkhabarkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail menerima. Nabi Ismail kata apa? Wahai ayahandaku, tolong ambil kira 3 perkara sebelum kau sembelih aku. Apa dia wahai ananda? Yang pertama, tolong tajamkan pisau itu setajam-tajamnya. Tuan-tuan, tujuan menajamkan pisau itu ialah untuk mengurangkan sakit dalam tempoh yang lama. Kalau pisau itu tumpul, boleh sembelih, tapi ambil masa. Jadi Nabi Ismail dah nampak dah tu. Tolong kurangkan sakit aku, wahai ayahandaku. Okey? Satu. Yang kedua, ketika ayahanda ingin menyembelihku, tolong tutup mata aku. Ini dibuat tak di masjid? Tutup tak mata lembu tu? Tak tutup. Tutup mata lembu. Dan kalau boleh, tutup mata rakan-rakan dia tu. Ini memang jarang dilakukan. Tetapi tuan-puan, di tempat lain ada. Saya pernah pergi sebuah tempat di Oman. Oman ni bersebelah dengan Arab Saudi. Mereka ni rata-ratanya adalah orang Syiah, tapi Syiah ni tak keterlaluan lah. Jadi sebab tu saya kusuk ke sana, tiba Idul Adha, mereka tutup. Wah, saya kata lebih sopan orang Syiah lagi. Na'udzubillah Syiah ni akhirnya songsang. Tetapi mereka tahu itu sunnah. Tutup mata haiwan yang nak disembelih, tutup mata haiwan yang menyaksikan kawan disembelih. Setidak-tidaknya, kalau tak boleh tutup mata kawan-kawan dia, jauhkan daripada kawan yang nak disembelih. Okey, 2. Yang ketiga, apabila selesai penyembelihan, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ismail, tolong bawa pakaianku ini kepada ibuku. Pakaianku yang berlumuran darah ni kepada ibuku, supaya ibuku mendoakan untukku.
mudah-mudahan ibadahku ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau binatang kita ni bukan dia bawa pada ibu dia, tak adalah. Maksudnya kita lapah dia dengan sopan. Tuan-tuan itu maksudnya. Jadi 3 ni tolong diberi perhatian. Inilah pesan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana akhirnya diganti dengan apa? Kibash. Tak jadilah disembelih. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu pun kalau kita lakukan, ya, kita akan dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat kita mengikut sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun pahala juga mengalir pada kita. Dan kita juga boleh mengurangkan apa? Penderitaan haiwan yang disembelih. Itu pun pahala mengalir pada kita. Jadi kalau boleh, dalam pelaksanaan ibadah korban ini, daripada A sampailah selesai, ikutlah sunnah. Akhirnya kita dapatlah tambahan pahala, ya, untuk menambahkan lagi bilangan pahala yang sedia ada, insya-Allah. Baik. So betul ke ya ustaz, kalau kita buat ibadah korban ni boleh mendekatkan diri pada Allah? Betul. Sebab saya terangkan tadi bahawa kalimah korban tu pasal apa dia apa? Asal kalimah dia qaf ra ba. Qaruba artinya apa? Dekat. Ya, tapi itu wasilah. Itu apa? Wasilah, perantaraan sahaja. Jangan kata Allah ni pun lemah juga, ya. Nauzubillah. Kena sembelih baru boleh dekat dengan dia. Kena sembelih baru dapat pahala daripada dia. Tidak. Itu bukan kembali pada Allah. Kembali kepada siapa? Diri kita sendiri. Allah hanya create, menciptakan satu cara perantaraan bagaimana kita boleh dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat masjid ni ada tak baca surah Al-Kahfi dalam hari Khamis malam Jumaat, seminggu dan sebulan? Tak ada? Ada. Tuan-tuan kalau perasan, di akhir surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Sesiapa yang berharap ni hendak berjumpa dengan aku face to face, itu istilah dalam bahasa Inggeris, face to face, falyamal amalan salihah, hendaklah dibuat amal salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan sampai kau menduakan Allah dalam ibadahmu. Jadi dalam memahami konsep ibadah korban, jangan sampai kita kata bahawa Allah itu kena disembelih binatang baru dia nak bagi kita pahala. No. Itu seolah-olah mengatakan Allah itu tidak berkuasa. Jadi kita dah menyekutukan Allah. Dan ibadah korban termasuk salah satu daripada ibadah amal soleh. Itu siapa yang tak nak jumpa Allah? Bohong. Saya nak jumpa, nak tengok macam mana Allah itu. Kata Allah boleh. Liqa' tu kalau kita dalam bahasa Inggeris face to face. Dia ada banyak tu mana? Liqa' ada, yuqabilu ada lagi yaltaqi pun ada, 3. Tapi Allah gunakan liqa'. Liqa' tu memang kalau dalam bahasa Arab tu buka dalam kamus, jumpa secara berhadapan, face to face. Allah dah bagi perkataan face to face tu. Tuan-puan tak yakin lagi dengan kalimah Allah, boleh jumpa Allah nanti di akhirat nanti. So buatlah amalan soleh, insya-Allah. Baik. Terus antara hikmah ataupun keutamaan dalam ibadah korban ialah itu dengan Allah. Dengan manusia hubungan kita makin rapat. Tuan-puan, makin apa? Makin rapat. Kita buat gotong royong di masjid, persaudaraan ukhuwah bertambah rapat. Ya, tak ada pun kita mengharapkan bayaran. Tukang sembelih kena ada dapat bayaran tak, tuan? Ya. Tuan Haji, tukang sembelih dapat bayaran tak? Tak ada, lillahi ta'ala. Ya. Orang yang menerima daging korban dari kalangan asnaf atau fakir miskin pun rasa dia tu diperhatikan, merasa dia tu dibela. Mungkin dia akan segan
Kalau begini keadaan dia, kena pergi masjid lah. Nak dekat dengan pada Allah. Wasilah juga untuk dakwah. Ya. Jadi hubungan dengan manusia bertambah rapat. Bilangan jemaah bertambah ramai. Sunduk masjid pun bertambah banyak. Ya. Ni masjid ni dulu, saya ingat di Yasin satu je dulu ada kan. Masjid yang tertua di Yasin ni kan, yang tertua di Yasin. Ataupun masjid apa tu? Air Baru. Ini nombor 2. Buat sini kan. Tuan-tuan, masjid ni, saya ada sejarah masjid ni. Saya bagi ceramah haji di sini tahun 2006. Sampailah 2009-2008. Sebelum berdirinya Masjid Ghafar. Di situ saya berdiri bagi ceramah, tuan-tuan. Masa itu imam lama almarhum Haji Mazlan. Saya ingat lagi. Ya. Besar jasa beliau. Rahimahullah. Mudah-mudahan beliau bersama orang-orang yang soleh insya-Allah. Ya. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan, dengan cara kita beribadah korban ini, Allah tambah nikmat. Saya tak pernah dengar, mungkin juga tuan-tuan pun seberapa dengan saya. Orang yang banyak bersedekah, banyak keluar perbelanjaan duit kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia di isytihar muflis. Ada tuan-tuan? Tak ada. Tak pernah saya dengar orang banyak bersedekah, banyak menerima, dia muflis akhirnya. Dan tak ada pun kerajaan declare ke diisytiharkan bahawa fulan bin fulan didapati muflis kerana banyak bersedekah. Tak ada. Orang yang banyak bersedekah lagi Allah tambah nikmat. Orang yang banyak beribadah, keluar duit kerana Allah, Allah tambah nikmat. Salah satu cara, kalau orang tanya saya, Ustaz, saya tak sihat Ustaz, nak bagi sihat macam mana? Sedekah. Ya tak, ya Ustaz, saya ni berubat dah, tapi belum temu jodoh dengan ubat. Tak sihat-sihat sampai sekarang. Cuba sedekah. Nanti kalau tiba Idul Adha, korban. Kalau ada duit lebih, 1 ekor lembu. Kalau tak ada, seekor kambing. Kalau tak ada, 1 bahagian 650. Setidak-tidaknya. Tuan-tuan, ketika tuan-tuan mengeluarkan duit untuk bersedekah, tuan-tuan boleh harap 3 perkara. Ini mungkin tuan-tuan pernah dengar ya. Yang pertama, ya Allah, dengan sedekah ini kau tambah pahala aku. Tambah pahala. Confirm. 2, ya Allah, dengan sedekah ini kau tolong hindari diriku dari malapetaka dan musibah. Boleh. Itunya fadilat bersedekah. Tuan-tuan keluar duit untuk ibadah korban, boleh sebut tadi tu. Baru 2 kan. Yang ketiga, ya Allah, sekiranya aku ini, sakit aku ini tak sembuh-sembuh, kau tolong dengan sedekah ini, kau tolong sembuhkan penyakit aku. Boleh. Ustaz, saya sedekah ni ikhlas Ustaz. Memanglah ikhlas. Dengan Allah tuan-tuan boleh tamak. Dengan manusia tak boleh. Dengan Allah minta sebanyak mungkin dengan Allah. Ya Allah, aku nak sihat sampai bila-bila. Boleh tak boleh? Boleh. Dengan Allah jangan berkira. Sebab itu orang yang tak berdoa, Allah kata dia ni sombong. Orang yang tak meminta pada aku, dia ni sombong. Allah suruh minta jangan sikit-sikit. Minta sikit, Allah bagi sikit. Tuan-tuan, mintalah sebanyak mungkin. Saya pernah mengalami hal ini, tuan-tuan. Kesilapan saya ceritakan. 2005 saya jadi petugas haji. Saya bertugas, selesai saya buat bertugas, Allah bagi saya ujian, saya sakit. Saya kena appendix. Lepas tu operate dekat Mekah. Tapi sebelum tu saya masuk Hospital Aziziyah di Mekah, Hospital Malaysia. Doktor pakar Malaysia hantar saya ke Hospital Mekah, operate. Lepas operate, tuan-tuan faham lah, orang Arab ni operate kan macam mana. Semua nak super cepat, fast track. Jadi selepas saya operate tu, saya tak sihat. Tak sihat saya tu, saya muntah-muntah. Saya terpaksa direhatkan oleh tabung haji. Tak boleh bertugas. Sebelum tu saya bertugas, apa-apa saja ustaz. Paip rosak, ustaz. Pintu rosak, ustaz. Tilam cadar tak bersih, ustaz. Semua ustaz.
Lepas tu tak ada dah. Tuan-tuan Jadi doktor kata, Ustaz kena balik Malaysia. Sebab mungkin operate appendix tu tak buat dengan betul. Saya ingat usus Ustaz dia ada masalah. Betul tuan-tuan, saya asyik muntah, terpaksa masuk tiub dalam ni. So dari tiub itulah keluarnya cecair. Saya tak muntah. Sampailah saya balik di KLIA pakai kerusi roda. Di sana tabung haji dah sambut saya langsung dibawa ke Hospital Putrajaya. Operate lagi. Rupanya ada hernia. Ada hernia. Operate lagi. Lepas operate hernia, balik Melaka. Muntah-muntah lagi. Masuk Hospital Melaka. Doktor kata, usus Ustaz ni berbelit. Dia kenal saya lah. Operate lagi. Dalam masa 18 hari, 3 operation. Saya tak boleh buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku dah tolong hamba Engkau 2,560 orang buat haji. Kau bagi aku musibah macam ni. Tak boleh. Pada masa tu silap saya apa? Saya ada satu lagi yang saya perlu buat, iaitu tawaf wada. Tawaf ifadah. Tengah sakit saya kata, ya Allah, Engkau tolong sihatkan aku untuk tawaf ifadah saja. Pun okeylah. Betul tuan-puan, lepas saya minta begitu, sihat saya. Saya buat tawaf ifadah, tawaf yang wajib, rukun. Saya balik ke hotel, sakit balik. Siapa yang salah? Siapa yang silap? Saya. Sebab saya minta tanggung-tanggung. Betul. Patut, ya Allah, Kau sembuhkan aku sampai bila-bila. Tapi waktu itu orang Melayu kan, minta asal dapat waktu itu pun dah lepas pun okey lah. Tuan-puan. Jadi tuan-puan, ketika tuan-puan keluarkan duit untuk nak bersedekah atau nak bayar korban ini, niatkan, ya Allah, beri aku pahala bertimbak kali ganda. Ya Allah, hindariku daripada musibah. Ya Allah, kalau aku tak sihat, sihatkan aku selama-lamanya. Itulah nikmatnya kita beribadah korban. Di situ ada ruang untuk kita nak minta maksimum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak nampak itu ruang-ruang yang kita dah bincang bersama malam ni. Mudah-mudahan tuan-puan rebut peluang ni. Yang belum lagi nak keluar duit dapat korban, ada had tak untuk bilangan lembu? Tuan Haji Isa, ada had lembu dia? Berapa ekor had dia? 11. Kalau lebih, stop. Boleh tak saya mencadangkan? Cadangan saya lah. 10 hari bulan, 11, 12, 13, berapa hari? 4 hari. So 4 hari tuan-tuan boleh laksanakan ibadah korban. Kalau ada permintaan tambahan, kalau tak menyusahkan AJK, sambutlah. Untuk kita buat pada hari yang ke 11-12. Saya di Masjid As-Salam, surau ke Sangjaya, surau ke Mengkang, surau ke Sang Tua, nak buat 10 dan 11. Masjid mengalah. Okey, kami buat 12 hari bulan. Sebab tak nak nantikan pembaziran satu. Kemudian nanti orang yang kemudian teringat kemudian, welcome. Kita alu-alukan lagi. Itu maksudnya. Kalau boleh, ya. Tuan-tuan, ya. Jadi orang yang nak berkorban ni tak apa. Siapa tahu lepas ceramah ni tambah lagi. Betul? Ada tak cadangan tambah lagi? Tambah untuk ibadah korban, tuan-puan, bukan tambah lain. Tuan-puan jangan panas. Jangan fikir serong. Pak Long bakar, Pak Long dah tahu, dah senyum tu. Tambah apa Ustaz? Ya, tambah untuk ibadah korban. Siapa tahu? Dah dengar ceramah ni, tuan-tuan, balik fikir duit banyak lagi. Ini keluar, kalau habis tabung aku pun tak akan menderita, tak akan aku susah sengsara. Allah tambah lagi. Mungkin Allah tambah bukan dalam bentuk duit, tapi Allah tambah bentuk apa? Sehat berpanjangan, tak perlu beri ubat, sentiasa boleh beribadah berlipat kali ganda. Itu Allah bagi kita apa? Balasan. Tak semestinya apa? Wang ringgit. Itu nikmat dia. Baik. Saya rasa kalau saya sentuh masalah jenis-jenis haiwan, tuan-tuan lebih tahulah, ya. Pastikan umurnya yang mencukupi, tidak ada yang cacat pada anggota badan, walaupun telinga, walaupun hidung. Yang buta pun jangan, ya.
Sebab tu Allah kata, engkau nak persembah kepada aku, buat yang terbaik, pilih yang terbaik, jangan selekeh-selekeh. Kalau boleh lembu yang gemuk 100 kilo, saya setuju tu, 100 kilo. Murah pula tu lagi baik. Alhamdulillah, ya. Jadi persembah pada Allah yang terbaik. Jangan kerana nak kenduri kahwin pilih yang baik-baik. Nak Idul Adha ambil yang selekeh-selekeh. Salah. Ya. Idul Adha ambil yang terbaik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa untuk tuan-tuan nanti adab nak menyembelih, kalau boleh memang adab kiblat. Kemudian pisau ditajamkan, tutup mata binatang yang nak disembelih. Jangan lupa kita membaca doa. Ya. Ketika kita berdepan dengan haiwan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, dalam doa iftitah sembahyang tu tuan-tuan bacalah itu. Ya. Ketika kita berada di hadapan haiwan, ya. Kemudian kalau dah dekat dengan pisau ke leher, bismillahi Allahumma wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, hadza siapa? Hadza anni, dari aku. Hadza an Isa Jolan, sebut nama dia. Kalau banyak, sebut semua orang. An Isa Jolan, an Khairul Mukhtar, an Muhammad, an Ahmad, an, sebut nama satu persatu. Dan orang kalau sebaiknya dan lebih baik lagi, yang buat korban tu yang menyembelih sendiri. Macam nak nikahkan anak, tuan-tuan nikahkan anak, siapa yang nikahkan? Tok Kadi atau ayah sebaiknya? Ayah menikahkan, itu lebih baik. Kalau ada kemahiran menyembelih, atau orang kata nak pahala lebih, nak dapat nikmat lebih, belajarlah menyembelih. Sembelih sendiri, itu lagi baik. Tapi kalau lembu, jangan ganti-ganti sembelih lah. Okey, kau potong sikit, lepas tu aku potong sikit, kau potong sikit. Tak ada, ya. Wakil pada seorang. Okey, Tuan Haji Isa, kami tunjuk 6 orang, wakil pada Tuan Haji. Tuan Haji tolong sembelih. Dia lah. Nanti lembu kedua, nama saya boleh situ juga. Contohlah kan, saya pula sembelih. Begitulah cara dia, ya. Sebaik-baiknya orang yang melaksanakan ibadah korban itu dia yang menyembelih sendiri. Okey. Baik. Saya rasa itu dulu dari saya. Dah pukul berapa dah ni? Dah masuk waktu dah. 3 minit. Jadi tuan-tuan, saya menyeru, rebutlah peluang ini. Ini mungkin yang terakhir buat kita. Siapa tahu kan, ajal maut di tangan Allah. Orang yang dalam tidur pun Allah boleh ambil nyawanya, apatah lagi kalau berdepan dengan ketika memandu, ketika menunggang kenderaan, itu lebih besar risikonya. Mudah-mudahan kita ini selamat, dapat maksimum pahala, buat ibadah sebanyak mungkin. Tahun ni rebutlah. RM700 tak banyak mana tuan. Sekarang RM650 RM700 ni bagi saya dah hujung lidah lah, hujung gigi je. Ya. Kita menyimpan orang-orang yang dah bersara ni, dia punya gratuity dia bukannya puluh, ratus. Betul Tuan Haji. Jadi kalau boleh, yang mana Saki Baki Royal Gratuity tu gunakanlah untuk apa? Ibadah korban. Kalau dapat bonus, hari tu kan jangan bagi bonus 2 kali. Ketika COVID 500. Ya. Simpan duit tu untuk korban, keluarkan 700, berbaki lagi 300. Insya-Allah duit tu berkat. Ya. Insya-Allah. Jadi saya rasa tu dulu. Insya-Allah berjumpa pada masa akan datang. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, dan saya berharap kita semuanya sihat sentiasa. Sihatlah penting dalam hidup kita supaya ibadah kita bertambah dan bertambah. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan pada malam hari ini dengan berkah. Pada malam hari ini Allah beri kita rahmat. Allah makbulkan doa kita. Mudah-mudahan semua hajat kita Allah makbulkan, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ghafir lana zunubana wa zunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi zuriyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.